Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya Isham Jalil dipecat dari UMNO. Benda ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian tidaklah mengejutkan. Sebab kalau kita perhatikan, Isham Jalil sejak semenjak ini, terutamanya selepas jawatan beliau selaku Ketua Penerangan UMNO diambil alih oleh Lokman Adam, beliau tampak sangat kritikal terhadap Presiden UMNO iaitu Zahid Hamidi. Apatah lagi apabila Zahid Hamidi dan juga UMNO gagal memastikan bosku Najib Razak dibebaskan dari penjara. Dan banyak sekali komentar-komentar Isham yang mengkritik UMNO, terutamanya siri-siri pilihan raya kecil yang berlaku dalam negara kita ini sejak semenjak ini. Dan kemuncak kritikan Isham Jalil telah dilontarkan oleh beliau berikutan kekalahan UMNO Barisan Nasional ketika PRK Kemaman baru-baru ini. Di mana Isham dengan jelas dan terang menyatakan bahawa antara punca utama kekalahan UMNO Barisan Nasional dalam PRK Kemaman ialah ada orang di dalam UMNO itu yang bertindak lebih DAP berbanding dengan DAP. Di mana, bak kata Isham, UMNO tidak lagi memperjuangkan hak orang Melayu, sebaliknya kelihatan seperti memperjuangkan tentang DAP dan macam-macam lagi. Jadi oleh kerana itulah beliau telah dipecat oleh kepimpinan UMNO dan beliau kini senasib seperti KJ, senasib seperti Syaril Hamdan dan ramai lagi. Tapi sebelum kita nak bergerak lebih lanjut, saya faham pasti akan ada pihak yang cuba hendak mengaitkan tindakan UMNO memecat Isham Jalil seperti mana pas ketika era Jebon dahulu. Tetapi nak saya katakan di sini tuan-tuan sekalian, benda itu jauh berbeza sebenarnya. Sebab ketika era PAS berhadapan dengan geng-geng Jebon dulu, tidak ada sesiapa pun di dalam geng Jebon itu dipecat oleh PAS dalam apa jua alasan sekalipun, melainkan seorang, iaitu Husam Musa. Husam Musa lah satu-satunya insan yang telah dipecat daripada PAS ekoran tindakan-tindakan beliau yang merugikan parti pada ketika itu. Orang-orang seperti Hanifah Maidin, Mat Sabu, seperti Hatta Ramli dan ramai lagi, mereka ini tidak dipecat. Melainkan mereka ini membawa diri keluar daripada parti PAS berikutan kekalahan mereka ketika pemilihan PAS tahun 2015 dekat Kuala Selangor. Jadi tuan-tuan sekalian, di situlah perbezaan cara PAS menangani kritikan dengan cara UMNO menangani kritikan. Kita balik pada isu Isham Jalil ini. Pada pandangan saya tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku di sini ialah Zahid Hamidi begitu terdesak untuk memastikan yang tinggal dalam UMNO cumalah yes man sahaja. Orang-orang yang akan ikut cakap dia, orang-orang yang tidak akan lawan cakap dia, orang-orang yang akan mengangkat agenda untuk menyelamatkan dia, itu sahaja yang saya nampak. Dan selain daripada itu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang saya nampak satu persatu pengaruh bosku iaitu Najib Razak telah disingkirkan daripada UMNO. Sebab kita semua tahu Isham Jalil ini merupakan orang kuat bosku. Dan kalau kita perhatikan pun rentetan sejak semenjak ini, ramai sekali penyokong-penyokong bosku telah disingkirkan secara langsung ataupun tidak langsung daripada UMNO. Dan ini bagi saya lah seolah-olahnya macam satu gerakan yang terancang untuk memastikan pengaruh bosku Najib Razak tidak lagi kuat di dalam UMNO, dan jikalau pengaruh Najib Razak itu tidak lagi kuat, maka Zahid punya kedudukan serta orang-orangnya akan terselamat. Ini pada pandangan saya. Dan pada pandangan saya juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini seolah-olahnya macam satu budaya baru di dalam UMNO Zahid ini. Di mana kalau anda masih ingat, Isham Jalil pernah mencabar Zahid Hamidi untuk berdebat dengannya berkenaan dengan hala tuju UMNO pada ketika ini. Ini ekoran daripada pertikaman lidah mereka dekat dunia maya. Di mana Isham kata gini, Zahid balas itu. Sujan Zahid kata, saya tak gentar dengan siapa. Isham berkata, okey fine, jom kita debat. Sampai sudah tidak dijawab oleh Zahid. Sampailah ketika ini, di mana Isham akhirnya dipecat daripada UMNO. Macam saya katakan tadi, mungkin inilah budaya terbaru yang cuba diamalkan dalam dunia UMNO Zahid ini. Kalau you ada masalah, you suarakan, kita akan pecat you. Tak ada cerita banyak. Mungkinlah kot. Dan bagi saya lah tuan-tuan sekalian, benda ini sebenarnya mempercepatkan lagi kepupusan UMNO daripada masyarakat. Kita semua tahu orang-orang Melayu telah pemenang UMNO sekian lama. Dan kini apabila Zahid Hamidi melakukan UMNO seperti mana syarikat milik beliau sendiri, macam syarikat Senyap Berhad, maka orang Melayu makin lama makin menjauhi diri daripada UMNO. Dan apa yang berlaku dekat PRK Kemaman itu, walaupun Zahid cuba untuk mengatakan sebaliknya,
Tetapi itulah sebenarnya referendum yang cuba dipamerkan oleh para penyokong UMNO, terutamanya para pengundi putih yang tidak keluar mengundi UMNO bak kata Zahid. Di mana benda ini memang loud and clear. Sangat-sangat jelas sebenarnya. Tetapi itulah, sama ada Zahid tidak mahu memandang perkara itu, ataupun dia terlepas pandang perkara itu, ataupun beliau memilih untuk mempersetankan perkara itu kerana bagi beliau, itu semua tidak penting dan tidak mendatangkan apa-apa. Dan makin lama mereka ini cuba untuk memujuk diri mereka sendiri, betapa, oh, UMNO tidak ditolak, ada banyak faktor lain dan sebagainya. Tetapi hakikatnya kita semua tahu, Isyam Jalil tahu, dan dia cuba untuk memberitahu kepimpinan UMNO, inilah hakikat yang berlaku dekat luar sana. Tetapi itulah dia, macam saya katakan tadi, kadang-kadang ego manusia ini menyebabkan mereka tidak nampak akan kebenaran tersebut. Tapi apa-apa pun kepada Isyam Jalil, walaupun saya banyak juga tak setuju dengan anda, terutamanya kritikan-kritikan anda yang saya rasa tidak begitu cantik, tidak pas dan tersasar daripada maksud sebenarnya, tetapi dalam hal ini, saya bersimpati dengan anda dan saya doakan agar anda bertabah serta orang kata apa, cuba untuk menjadi seperti KJ dekat Syarif Hamdan, mengekalkan pengaruh dalam politik walaupun melalui platform-platform yang lain. Tetapi apa-apa pun, janganlah pula anda pergi tanya soalan ini kepada Zahid Hamidi. Dah lah kau tu tengah sakit.